Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min subhanaka la innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Ali Kuta dalam kitab dia Zahratul Murid, sehinggalah perkataan dia Sulaiman alaihi salam. Cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salam selepas daripada dia utuh utusan kepada Ratu Balqis dan dia beritahu kalau Ratu Balqis sendiri tidak mari menghadap kepada dia, dia akan perang dengan kerajaan Sabak di Yaman. Kerajaan Sabak ni bersohorlah. Kerajaan yang sangat besar dipimpin oleh seorang raja perempuan bernama Ratu Balqis. Ratu Balqis ni apabila dengar lagu tu, mari utusan dia balik semula, dapat berita kata Raja Sulaiman kata, kalau mu tak mari sendiri, aku akan perang denganmu. Maka apabila kelik utusan dia, royaklah cerita tuanku tak seperang tuanku. Bukan orang ni tuanku. Ambo pergi atas hadiah saja tu. Jo jaga pintu pagar dia tu rimah ada besar ngabah ada tuanku. Tak usah duk bergocoh lah. Kalau bergocoh dengan orang, ambo berani lagi ni rimah, bewok, badak sumbu ai nak selok bergocoh lagu ni kata. Pas tentera dia bukan manusia saja, jin, angin, semua benda. Penat gocoh lagu ni. Kita duduk bawa pedal, dia masuk ke dalam lingo kita kak. Jadi tuanku kata sudah kalah itu. Maka Ratu Balqis sendiri pun pergi menghadap. Dengar berita lagu tu tak apalah. Kita pergi menghadap, kita kecek cara baik kata. Kita tak sebal dah. Ratu Balqis ni seorang raja yang bijak, seorang raja yang adil. Jadi adil-adil buat baik ini tidak syarat orang Islam sebenarnya. Tak semestinya apabila orang Islam tu baik selalu, adil selalu, tak juga. Kadang-kadang orang kafir pun raja yang adil. Begitu juga Raja Habsyah, Nabi kata nah, apabila sahabat-sahabat kena tekan duduk di Mekah, maka Rasulullah kata, pergi di Utopia lah, pergi di Habsyah, benua Afrika. Di situ ada raja yang tidak pernah orang buat zalim di sisi dia. Maknanya raja yang adil. Nabi puji Raja Utopia, Raja Habsyah, dia tu Kristian Ortodok. Kristian pekat. Oh, tu setara tu. Tapi tidak salah kita puji orang kafir kerana kebaikan dia. Ni tak sebunyi-sebuti habuk ke orang kafir. Tak je puji pun kita. Supuhlah anak tu ada. Tak ada kebaikan dia pun ada. Kakak kafir. Pedak. Kita ni hak kaya Islam ni kubai kuasi juga. Jadi keadilan ini tidak syarat beragama Islam. Kerana kebaikan kemanusiaan ini, semua manusia ada perasaan. Jadi orang baik ni, dia duduk dalam mana-mana agama. Cuma salah lah dia, sesat lah dia. Yang mungkin agama Islam. Tapi kebaikan itu tetap boleh buat. Maka katanya Ratu Balqis, kita akan pergi lah. Rombongan hamba sendiri akan pergi berjumpa dengan Raja Sulaiman di negara Palestin. Dia diamai, jalanlah dia pergi menara Palestin. Nabi Sulaiman buat rancangan dah. Kita sebut dah. Hok kata suruh buat istana daripada kaca.
Sudah tu maka sapalah Ratu Balqis. Masuk dia, nalin dah masuk. Nabi Sulaiman pun tengok. Nabi Sulaiman akhir sekali jumpa dengan Nabi Sulaiman. Oh, setara ni raja dia nya, Sulaiman. Nabi Sulaiman tengok. Oh, ni Ratu Balqisnya. Orang hok soho ni. Maka dia pun ajak masuk dalam istana kaca dia. Orang yang tak pernah ada tempat dia istana dibuat daripada kaca. Tempat kita mungkin ada boleh buat law ni dia. Tepek buat dengan kaca. Lagu mana Nabi Sulaiman buat lagu mana istana tu. Buat daripada kaca setoko. Naik apabila nak masuk dalam istana tu maka kaca. Bukan gelegar buruk umur kita. Kaca ni jadi dia nampak macam berombok, macam air gitu, macam dalam air gitu. Maka Ratu Balqis apabila nak lakoh masuk tu dia akak kain dia. Akak sikit lah, bukan akak macam mokcik tu email kita akak tang hujan gitu waktu penat. Mok email akak lagu ni, nonde, nak pergi tandas ya. Tu email nak pergi tandas tu saya elok depan ni lagi. Orang saya elok kat tandas tu. Penat juga buat kita. Maka apabila lagu tu dia pun akak kain sikit. Nak lakoh lah. Dia ingat basuh. Maka dia akak kain sikit. Dia jerit tu kelekat. Allah, kacau. Kena tipu dah aku. Tertipu dah. Nabi Sulaiman tengok kaki dia. Apabila dia akak tu Nabi Sulaiman kata, comel dia. Kerana apa? Kerana ketika Ratu Balqis nak mari, menteri-menteri dia hak daripada bangsa jin royak kepada Nabi Sulaiman. Dia kata, wahai Nabi Allah, Balqis ni uduh. Apa? Sebab mak dia jin bangsa hamba. Hamba kenal, muka waris hamba juga. Dia nikah dengan mak dia tu waris hamba juga. Memanglah pak dia tu raja, tapi mak dia tu jin. Allah, kaki dia supaya kaki rusa. Ayat cerita. Bulu Allah supaya kubah. Tuannya. Oh, nak cerita. Sedekah dia nak ke dia. Jin ni dia nak kepada Ratu Balqis kerana dia ada keluarga juga dengan bangsa dia, bangsa jin. Maka Nabi Sulaiman nak dengar lah cerita lagu tu. Betul ke tak? Ratu Balqis ni nampak comel atas bawah supaya lembu, supaya kubah. Pertama dia tengok, bahasa kakak jin ini nipu aku tolong sungguh. Apabila dia naik atas istana tu dia akak kain. Comel pula kaki dia. Manusia Siapa dia kata jin? Lepas ni kena piak dah jin tu. Tentu dah kena piak dah lepas jin tu. Maka akhir sekali Nabi Sulaiman pun ajak masuk dalam. Malu dah dia. Akak kain. Padahal kacau. Allah dia malu tak kata gimana. Maka pergi tengah-tengah istana tu dia tengok. Ratu Balqis kejut tengok. Nabi Sulaiman kata, buat apa terkejut? Serupa dengan hak demo ke? Dia letak singgah sana Ratu Balqis tu. Tengah istana tu. Ratu Balqis kata, orang ni besar ni. Aku nak bergocoh lagu mana dengan apa-apa dia. Perai tak boleh dah ni. Singgah sana aku duduk sini katanya Ratu Balqis kata. Ya sebelum letak katanya Nabi Sulaiman mubah sikit. Dia nampak ada beza-beza sikit. Maka Nabi Sulaiman kata lagu mana? Supaya dengan hak demo ke? Dia malu dah. Ratu Balqis kata. Katanya Ratu Balqis kata ka'annahu hu. Nampak supaya dah. Nabi Sulaiman nak tengok mulut akal orang tino lagu mana jawab. Dia tak royak dak. Dia tak royak bukan hamba. Dia tak royak hamba dak juga. Ka'annahu hu. Serupa dengan hak hamba. Serupa dengan hak hamba nak bijak kecek. Dia nak royak dak pun tu kadang-kadang manusia ni cara kecek tu dia juga. Nak kata cerdik sangat. Ada nampak bodoh yang kecek kata dak langsung dak juga. Nak kata ya pun tak. Maka akhir sekalinya Nabi Sulaiman kata mu jangan tertipu. Tengok mu naik saat ni. Naik dalam istana saat ni. Mu kata benda ni ada air. Tak ada air pun. Dunia lagu tu lah Nabi Sulaiman pun syarah.
Syarah akhir sekali Nabi Ratu Balqis kata hamba percayalah. Hamba beriman dengan demo sebagai Nabi dan hamba percaya kepada Tuhan demo. Masuklah Islam. Apabila masuk Islam, Nabi Sulaiman pun ambil buat isteri dia selalu dah. Yang ke-100. Yang ke-100. Ratu Balqis ni isteri dia yang ke-100. Nabi Sulaiman ni masyhur. Kuat dia dari sudut tenaga dia ni. Satu malam dia gilir isteri dia 100 orang. 100 orang. Kita sore pun ngesok. Oh, seteluk sore. Nabi Sulaiman ni 100 orang semalam ni. Oh, tu hawi kekuatan dia. Dalam hadis Nabi sebut Nabi Sulaiman ni tidur dengan isteri dia 100 orang semalam ni. Dan dia semua lahir anak tu mujahidin fi sabilillah belaka. Mujahidin fi sabilillah. Tapi sore habuk pun tak lekat. Ya setubuh. Sore habuk tak lekat. Lekat sore tu pun separuh manusia sahaja. Sebab apa? Nabi Muhammad kata sebab dia tak sebut insya-Allah. Kecek ni jangan yakin sangat. Jangan yakin sangat. Kalau dia sebut insya-Allah katanya Nabi Muhammad, semua boleh anak belaka 100 orang mujahidin fi sabilillah belaka. Tu Nabi Sulaiman alaihi salam. Nikahlah dia akhir kali menikah. Nikah maka sebulan sekali dia akan pergi ke Yaman. Dia hantar semula isteri dia jadi raja di Sabak, memerintah Sabak. Macam dulu sopa biasa. Cuma agama dia agama Islam sekarang. Nabi Sulaiman sebulan sekali, hujung-hujung bulan daripada Palestin pergi ke Yaman. Pergi jumpa dengan bini dia. Naik ke apa dia? LRT. Bah. Mutiara. Dok. Lepas tu naik ke apa? Nabi Allah Sulaiman duduk depan istana dia, mari lalu angin. Bro, akak kaki dia terbang, biung. Dia kalau jalan di awal lagi payung di atas, teduh lagi, borong lagi ikut. Oh, jangan kalau dia lalu. Sopong dewa senggoro api lah kalau lalu, bro. Nabi Sulaiman ni kalau dia lalu orang senyap belaka, tu aku lalu tu. Ni bukan lalu ke bawah, bukan traffic light, no. Berok ke alih atas dengan borong-borong ikut. Borong bolok, borong garuda, borong gapo dia macam-macam jenis borong ada. Hebatnya kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Tu setara tu dan dia minta dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, kerajaan aku hebat setara ni, jangan bui dah ke orang lain. Kalau nak bui ke orang lain kerajaan pun jangan serupa dengan kerajaan aku. Dialah pemerintah raja paling hebat sekali dalam sejarah dunia memerintah. Semua kita merintah manusia tu pun tak dengar kata dia. Ni jin dengar kata. Senyap. Tu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kerjaan dia duduk perhati. Buat bangunan, buat istana. Maka dia perintah ke pekerja-pekerja dia. Jin-jin dia. Hatu-hatu. Pergi selai dalam laut-laut. Pergi selai dalam laut-laut ke apa dia. Maka pergi selai lah kawan tu. Pergi cari ke apa? Batu-batu permata. Pergi cari gotu. Antaranya lu'lu' wal marjan. Marjan deh. Marjan ni, ya ada marjan banyak jenis. Ada marjan laut toho. Macam marjan yang kita pakang. Dia ada marjan ni laut dalam. Marjan laut dalam ni hok jin cari ni. Marjan dia warna cerah, merah cerah lagu tu berombak ada air gitu. Tu marjan laut dalam. Buat istana, buat patung. Dalam Al-Quran kata Nabi Sulaiman perintah ke jin dia untuk cari mutiara, buat istana, buat kolam. Buat patung. Jadi buat patung ni zaman Nabi Sulaiman tak apa. Syariat dia tak apa. Sekalipun dalam syariat kita dilarang buat patung, di syariat Nabi Sulaiman boleh buat. Wat tamasil dalam Al-Quran kata dibuat patung-patung.
Jadi gambaran istana Nabi Sulaiman supaya kita tengok istana-istana di Eropah. Siapa dia biasa pergi jalan Amerika ke UK ke, ya kalau istana dia ada patung. Patung dia ada kolam. Tu Roma. Ikut cara Nabi Allah Sulaiman. Syariat kita lah ni tak boleh buatlah patungnya. Bukan kata syirik, berdosa. Kerana larangan daripada Nabi. Manakala syirik tak berlaku kalau benda tu syirik. Nabi Sulaiman buat benda syirik lah. Buat patung. Maka bukan berlaku syirik patung ni, cuma berdosa larangan. Sebab Nabi Sulaiman bukan buat sembah. Cuma dia buat hiasan lah. Patung-patung, kolek-kolek, apa dia. Tu istana dia. Hari-hari dia nak tengok kerja. Kalau hok malah kak, setan ni tak leh akak kepala. Setan ni hodok tipu kita, hodok nyamar jadi halo lah, hodok nyamar jadi gotu tu, tak berani. Tengok Nabi Sulaiman duduk lagu ni. Kadang-kadang dia duduk di mihrab dia. Tengok pekerja dia. Jin ni gini buat kerja Suku sembai bukan 24 jam, 25 jam buat kerja Takut pun Nabi Sulaiman. Akak kepala tengok Nabi Sulaiman terbakar selalu dia. Tu biasa Nabi Sulaiman. Buat apa dia? Kena kejekoh tu gak. Ketak kakak. Buatlah kerja dia, buat kerja. Macam-macam lah pekerja manusia pun ada, pekerja jin pun ada, macam-macam. Nabi Sulaiman ni Nabi. Kena faham. Apabila Nabi, kalau dia mati pun, kalau dia wafat pun, tubuh dia tak ugah. Nabi Sulaiman ni, dia mati terkejut. Mati kejut. Bukan kata sakit dulu ke, tiba-tiba mati dah. Dia mati terkejut. Kerana satu hari ni dia nak turun daripada mimbar dia. Tiba-tiba malaikat maut mari ayat. Nabi Sulaiman hamba mari nak jalan tugas tu. Terkejutlah dia, tak suka, tak ingat. Katanya Nabi Sulaiman, izin kat hamba lah, kata tunggu sebentar. Hamba nak tunggu, turun daripada mimbar ni, hamba nak semaya sebentar. Ada riwayat kata lagu tu. Lepas pada dia semaya, dia tukar, meninggal dia. Bila meninggal hidup lagu tu. Bukanlah begini, hamba tak tahulah lagu mana. Macam dia dalam kitab kata dia ditukar dia pergi. Setahun. Berlalulah masa setahun. Apabila lalu masa setahun, Anana kerja Anana dia ni, dia akan makan tukar kayu dia, makan. Apabila dia makan sikit, Nabi Sulaiman lagi ni. Cabut patah tukar tu sembah Nabi Sulaiman. Jin tu gak tengok Nabi Sulaiman sembah dah. Gebuh dah dia. Setahun tak ugah apa dia. Nabi dalam hadis sebut Allah Ta'ala, Nabi Muhammad kata Allah Ta'ala haramkan kepada bumi untuk memakai jasad-jasad para Nabi. Maka sebab itulah Nabi Muhammad tu kalau korek ada dia tu. Tak suruh bimbing ada jasad dia, roh dia, apa dia tu. Jasad dia tu malaikat bumi tak boleh makan. Kekal. Kiamat pun tidak hancur. Jasad Nabi-Nabi ni kiamat pun tidak hancur. Langit, bumi, ada benda-benda hancur. Dalam 10 perkara tidak dihancurkan pada hari kiamat. Antaranya, jasad para Nabi-Nabi. Maka bila lagu tu, jin pun berhenti selalulah buat kerja ni. Kata, kalau hamba tahu benda gaib. Jin dalam Al-Quran kata. Kalaulah hamba tahu benda gaib, apa dia? Kematian seseorang. Kehidupan seseorang. Benda akan berlaku. Maka jin ni sebenarnya tak tahu gapo. Lepas tu kita duk minta tolong jin tanya. Esok nak jadi gapo? Hari Rabu jadi gapo? Pelik. Tanya jin pedoh apa dia tak tahu gapo satu. Dalil dia cerita Nabi Allah Sulaiman setahun. Nabi Allah Sulaiman meninggal tu. Jatuh rebah Nabi Sulaiman. Barulah jin-jin tu kata Allah lah. Kalau pun kita tahu benda-benda gaib ke, nescaya kita tu tidak duduk dalam keadaan hina lagu ni dulu buat kerja. Kalau tahu hari tamu tu hamba berhenti. Dah kerja lagu ni. Mungkin buat kerja dengan Nabi Sulaiman. Allahu Rabbi. Tu nak ayat ceritanya. Jin ni tak tahu gapo.
Dan manusia lebih bisa daripada jin. Patut jin boleh beritahu kau tak benda-benda gaib. Gini. Jin ni iblis menguasai dia sekarang. Jin, setan tu anak buah iblis sekarang. Iblis seorang ya. Jin ni ramai, setan ni ramai, iblis ni seorang saja. Tak ada iblis ni 4 orang. Iblis ni seorang, tu raja dia. Raja jin nama Azazil, sekarang nama dia iblis. Kerjaan dia suruh jin-jin dia ukah ke langit, terbang mu gitar. Gitar lagu mana? Langit ni dia gitar gini. Dengar malaikat duk buah atas langit. Dia tak boleh naik dah. Semenjak daripada Nabi Muhammad lahir, pintu langit ditutup. Semua bersia-sia perbualan malaikat, jin tak boleh dengar. Tu kemuliaan Nabi Muhammad. Sebelum pada Nabi Muhammad lahir, jin boleh naik dengar malaikat buah. Lah ni tutup pintu pagar, duduk letak telinga gitu. Maka apabila dengar di pintu pagar setara mana sangat. Kadang-kadang orang kata ya, dia kata duk. Dengar apa dia? Dia kata esok hujan. Bunyi macam hujan. Ya pun tak jelas juga. Kadang-kadang bila-bila duk dengar, tengah duk galik, malaikat ambil panah. Pom, pelakar. Kena di telinga, cabut telinga. Kena di kepala, cabut kepala. Kena cabut kaki. Maka apabila hok kena tembok lagu tu, jumpa dengan iblis. Iblis kata, mu tak boleh lah buat kerja. Dah, cabut kaki, cabut tangan. Jadi kerja mu duduk tepi pintu surat, mu duk main. Nyamar jadi hatu. Duk kira nak se-email. Tu ya kerja mu. Mu nak goda manusia tak reti dah mu jadi sindown lah lagu ni. Jadi kerja mu-nya, mu duduk di pohon getah kau, duduk kocok pohon getah. Hatu. Tu ya kerja mu. Jadi mula-mula lain mu tak boleh buat kerja dah. Jadi kerja. Lepas tu naik atas basikal orang. Orang kata basikal beratnya kakak ni. Kena hok speaker tu ga Allah tak kat gatis lah basikal. Tu kerja setel-setel hok cacat. Itulah cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Ilyas. Tak ingat dah hamba cerita Nabi Allah Ilyas. Nabi Allah Ilyas, Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Zakaria dengan Yahya. Zakaria, Yahya ni, Isa ni satu zaman. Zakaria, Yahya, Isa satu zaman. Nabi Allah Ilyas ni apa dia cerita dia tak ingat nama. Nabi Allah Ilyas. Kena tengok pula. Nabi Allah Yunus alaihi salam. Tengok depan lah. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.